إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Salawat tafrijah, salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، kalian hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridai Allah Azza wa Jalla, yang diberkati oleh Allah Ta'ala, yang sangat-sangat saya kasihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tidak ada lafaz yang terlebih agung untuk kita sembahkan kepada Allah melainkan lafaz syukur yang tak terhingga atas nikmat kehidupan yang diberi pada kita setiap hari dan juga nikmat keislaman yang sedang kita rasai setiap saat, setiap ketika. Itulah Allah Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Segala puja dan puji hanya tertentu untuknya. Alhamdulillah, dalam kita memasuki gerbang Ramadan, lebih kurang dalam 4 hari lagi dah. 4 hari lagi kita akan masuk gerbang Ramadan, yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada syurga, wahai syurga, berhiaslah kamu untuk ahli saum. Siapa ahli saum? Orang yang berpuasa. Berhiaslah kamu untuk mereka. Dalam hadis mengatakan, berlenggang-lenggoklah syurga. Maksud dia orang dah pakai cantik ni, jalan pun lenggang-lenggok, menanti kedatangan ahli-ahli saum, orang-orang yang berpuasa. Walaupun kita tak mati dalam bulan puasa, namun tempahan kita dah ada melalui ibadah-ibadah sedemikian. Beberapa riwayat mengatakan bulan Ramadan ni ada yang pahala dia 10 kali ganda, ada 70 kali ganda, dan ada 100 kali ganda, ada sampai 1000 kali ganda. Punya banyak lah. Dan membaca Al-Quran, pada satu riwayat mengatakan satu huruf kita baca, kita dapat pahala 100. Satu huruf baca dapat 100. Takkan kita buka Al-Quran, buka-buka Nun, 100 dah. Tu. Esok baca 2 pula, Yasin, 2 dapat 200. Kemarin 100, ini 200. Dah. Hari ketiga, 30 huruf. Alif, Lam, Mim. 300. Takkan kita baca Quran sentuh kan? Bahkan kita sentiasa berlumba-lumba. Diadakan majlis tadarus di surau-surau dan juga di masjid-masjid. Semata-mata nak cari keredaan Allah. Bukan nak kumpul pahala, tak tahu nak kira pun. Tak payah kira. Tak payah menghitung berapa ratus aku dapat hari ni. Hari ni aku dapat berapa ribu. Nah, tak payah kira macam tu. Jangan berkira dengan Allah kerana Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita. Jadi, tadi sebelum kita mulakan kuliah, saya edarkan doa. Doa ni memang dalam kuliah yang terakhir ni saya baca setiap hari. Tapi ada pembetulan, mohon maaf, di atas kekhilafan diri saya sendiri. Minta ampun dan maaf, terutama kepada Allah Azza wa Jalla, di atas kesilapan saya menulis. Silap saya lah, bukan silap siapa, silap diri sendiri. Mohon maaf pada Allah, mohon maaf pada puan-puan sekalian atas kekhilafan diri saya. Nah, kita perbetul balik nah. Allahumma inna ahillahu. Ha tu, ha besar. Kalau kita dulu-dulu ngaji, Tok Guru nanti kata, ha burung hantu. Ha. Hantu. Ha, nah. Bukan
Ha pedah. Okey? Saya tersilap tulis. Maaf nak. Maaf dah, tak dengar pun. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Ha tu, ha besar dah. Saya perbetul dah. Saya perbetul dah. Ada yang saya tak perbetul yang kemarin-kemarin dulu. Minta maaf sangat-sangat. Ahillahu. Ha, bukan ha. Ahillahu alaina bil yumni, bukan bil yaumi. Bil yumni. Yum. Bil yumni dengan penuh ketenteraman. Okey? Wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Kita ambil ijazah sama-sama hari ni dah. Kita baca sama-sama dah. Okey. Saya baca awal hari ni dengan sebab saya buat salah, sebab tu saya kena perbetul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma inna ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma inna ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Siapa yang dah boleh hafal? InsyaAllah semua boleh hafal dah ni. Dia tak angkat tangan, dia malu je. Saya kata doa ini dianjurkan, diajar terus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak kepada seorang sahabat. Bila mana sahabat tu tanya, kami nak masuk Ramadan ni macam mana? Nak kuatkan rohani dan juga jasmani agar tak letih di tengah-tengah Ramadan. Maksud dia, terus bersemangat seperti mana nak sambut dia, begitu juga sampai nak hantar dia, masih terus bersemangat. Benar? Macam hari ni kita seronok menghitung hari. Bila lagi nak Ramadan, bila lagi nak Ramadan. Ada yang orang countdown kira lepas 4, 3, 3, 2, 2, 1. Kita tak payah kira bila lagi nak Syawal. InsyaAllah. Kalau ada umur, habis Ramadan, terbitlah Syawal. Tetapi apabila kita mengagungkan Syawal, kecil hati Ramadan. Pasal apa? Kawan baru nak masuk. Kita ni dah nak raya. Kecil hati Ramadan. Dekat aku, mereka tak peduli. Mereka pulun persediaan untuk raya. Kan? Maka ambil berat tentang Ramadan. Macam mana nak ambil berat tentang Ramadan? Cari dan galilah kelebihan-kelebihan fadilat yang terdapat di dalam bulan Ramadan untuk sama-sama kita penuhi dengan penuh rasa bersemangat. Dan di antaranya inilah satu potongan hadis yang Rasulullah ajarkan kepada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas. Rasulullah ajak dia kata macam mana nak bagi semangat. Start daripada mula Ramadan hingga akhir Ramadan, nak kita sentiasa bersemangat. Semangat nak menggandakan amalan. Sebab dalam bulan Ramadan adanya pahala berganda. Jadi kita nak gandakan amalan agar mungkinlah Ramadan ini, Ramadan yang terakhir, maka adalah imbuhan untuk kita kembali. Bahkan masuk di dalam surga yang kata berlenggang-lenggok surga datang pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Itulah harapan kita. Bila nak baca doa ni, bacalah hari-hari mulai daripada sekarang. Siapa yang dah menerima ijazah, ambil, bacalah setiap hari. Minta Allah Ta'ala sihatkan tubuh badan. Bila badan sihat, seronok nak puasa. Kita ni bila nak puasa no, kalau sakit, rasa susah hati. Kan? Sebab tak boleh puasa. Kalau apa-apa pun, nantilah lepas raya. Pasal apa? Pasal dia nak puasa dulu. Apa-apa pun dia kata,
Tunggulah lepas raya ni nak puasa dulu. Nak jaga. Istimewanya tahun ini, selepas 2 tahun, kita tak boleh berterawih secara berjemaah. Kan? Istimewa tahun ni kita kembali. Dibukakan kembali pintu-pintu musalla dan juga pintu-pintu masjid untuk kita masuk berjemaah bersama-sama. Selama ni kita tak sembahyang kan? Sembahyang. Cuma duduk seorang di rumah berbeza dengan berjemaah. Walaupun kita orang perempuan adalah lebih digalakkan sembahyang di rumah. Kita orang perempuan lebih digalakkan. Dibimbangi apabila kita menghadiri berjemaah, macam-macam isu timbul. Macam-macam lah bila kita ramai-ramai ni. Isu dia banyak. Yang kata dekat aku kata mungkin yang seorang tu mai, dia dengan pakaian dia yang megah, ada sedikit rasa riak dalam hati. Walhal kita disunatkan untuk berhias-hias di dalam solat kita, no? Tambahan lagi kita nak sambut Ramadan. Disuruh kita berhias-hias. Kita cari telekung yang terbaik, yang termahal, yang bukan beli di Malaysia. Beli luar dunia punya. Kan luar negeri, luar dunia punya tempat. Punya beli lah. Bila hadir, aku seorang je saja. Di sini keluar satu ni, aku seorang je yang ada. Hampa tengok kedai macam mana? Hampa pegang kedai, tak hangat. Tahan duduk dalam aircon, tak hangat lah. Kan? Ada sedikit riak, dibimbangi. Kalau tak ada perasaan tu, tak apa. Hadirlah. Hadirlah, tak mengapa. Bila kita duduk berjemaah ni, rasa dia zoom dalam beribadat tu lain. Nak berlumba-lumba. Berlumba-lumba. Kadang-kadang lepas-lepas buka puasa. Tak makan banyak pun. Minum air, jamah sikit kurma, terus pergi surau. Nak cop tempat. Saat lagi orang ambil tempat aku. Satu malam mula, satu Ramadan, dia tahun tu, 2 tahun tu, 3 tahun tu, 4 tahun tu. Bila nak pindah? Alah, aku mawai tempat aku. Berubah-ubah lah. Okay? Berubah-ubah. Sebab apa? Surau ni atau masjid yang kita pergi akan jadi saksi. Di akhirat nanti, tang sini dia duduk aku. Tang sini dia duduk. Jangan ubah pergi duduk tempat imam je. Ini jadi ajaran sesat. Kalau ada macam tu, kalau bawa satu rotan, siapa yang tak mau pindah, cap bagi kaki dia. Saya nak ambil daripada sejarah Saidina Umar Al-Khattab. Dia ukur saf dengan pedang. Dia masuk main berjemaah, dia akan bawa pedang. Dia kata dia nak bunuh siapa. Dia kan nak bunuh siapa, dia akan ukur saf yang tak betul. Siapa yang tak betul, lukalah tumit dia. Andai ada kosong, siaplah. Dia rimuk bagi. Semua orang jaga tu. Kalau saya nak suruh kat dia bawa pisau pula lagi, Alhamdulillah. Saya tahu jemaah-jemaah yang ada ni semua dengar-dengar cakap. Kalau hak ketegak tu kita pulas sikit telinga dia. Jangan marah okey, lalu ni kita letakkan diri kita seorang yang ketegak tu. Yang tak mau pergi penuh ruang kosong tu. Tak maulah. Hangat lang tu. Lalu ni tak ada alasan kata hangat. Semua masjid dengan surau ada aircon. Betul tak? Kalau dulu kipas pakat-pakat nak pergi duduk berimbun kat kipas kan. Lalu ni ada aircon. Apa lagi alasan kita nak bagi? Nak duduk dengan kawan. Baiknya. Kasih hingga ke jannah lah tu kan. Tinggal sat kawan tu tinggal sat. Saya turun moreh kita makan dengan dia. Okey, Alhamdulillah mudah-mudahan doa ini yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi azimat dan kekuatan kepada kita untuk menghadapi Ramadan yang akan datang dengan lebih bersemangat. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, seterusnya kita masuk kepada tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima.
ayat yang ke-54. Yang bermaksud am yahsudun nas. Ataukah mereka iri hati? Mereka ni siapa? Manusia-manusia di kalangan Yahudi Bani Israel. Siapa yang tak tahu tu catatlah sikit. Sebab ayat-ayat yang kemudian yang kita baca ni, dia agak susah dalam penafsiran untuk kita faham. Kalau mengaji seorang-seorang tak faham. Tak tahu pucuk pangkai apa benda dia kata ni. Atau mereka iri hati kepada manusia atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari kurnianya. Maka sesungguhnya telah kami berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmat. Dan telah kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Nah, okey. Ayat ini masih lagi berkisarkan kepada sifat orang-orang Yahudi Bani Israel yang tidak mahu menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi kerana keturunan. Nah, sebab tu Allah Taala kata depa ni bukan apa? Iri hati. Iri hati ni yahsudu, hasad dengki. Apa maksud hasad dengki ni? Hasad dengki ni dari segi istilah dan juga bahasa, dia tak suka tengok orang dapat yang lebih. Dia rasa sedih bila tengok orang dapat keistimewaan dan dia rasa suka bila orang ditimpa bencana. Itu maksud hasad dengki. Dia kalau kata tengok orang yang dia tak suka tu dapat kenikmatan, dia rasa sakit hati. Aku ni rasa, kalau kata bahasa budak-budak dulu dia panggil jaki. Betul tak? Ini hang memang jaki dekat aku. Budak-budak dulu kan kita beli. Jaki tu dengki lah. Hang dengki sebenarnya. Tapi bila tengok orang tu ditimpa musibah, dirundung masalah, dia rasa seronok. Itulah dinamakan sifat hasad dengki yang Allah maksudkan di sini. Suka bila tengok satu-satu bala, bencana, ujian, susah payah yang orang tu terima, tapi rasa tak seronok, tak suka, sakit hati bila mana orang tu dia mendapat nikmat. Kawan tu punya susah lah hidup, baru sekali dapat nikmat, yang dia tu punya senang sentiasa, dengar kawan tu dapat nikmat, terus dia rasa sakit hati dekat kawan tu. Hang tak mensyukuri dengan apa yang hang ada. Selama ni, kawan tu punya susah lah hidup, baru sekali dapat nikmat, dia punya bersyukur, dia cerita dekat kita. Dia share dekat kita. Alhamdulillah aku lah ni. Hang dulu tengok aku susah kan. Dia ingat, baguslah. Tapi dalam hati dia ada sakit. Rupa-rupanya, itu hasad dengki. Seandainya kita pernah berada dalam situasi ni, pernah ada rasa tak suka, walhal kita kawan baik dengan dia. Kita seronok dengan dia susah. Dia cerita kat kita susah dia. Tiba-tiba dia rasa seronok, dia cerita kat kita. Oi, kawan rasa macam tak suka pula. Meradang pula. Apabila kita berada di dalam situasi ni. Ini nasihat Rasulullah Nasihat Rasulullah bila kita rasa benci melihat orang mendapat rahmat dan nikmat. Kita bukalah Al-Quran. Bacalah satu muka surat tu. Kalau tak mau juga, syaitan tu lagi besar daripada ayat-ayat Al-Quran dalam diri dia. Walhal hakikatnya, ayat Al-Quran itu adalah penyembuh bagi segala jenis penyakit. Tapi dia duduk sakit situ. Dia baca apa dia duduk sakit situ. Tak usah baca satu muka surat. Baca Yasin. Yasin tu apa dia? Jantung Al-Quran. Ubat jantung kita yang sedang sakit ni. Sebab perasaan hasad dengki itu hadir daripada hati. Dan di dalam istilah tasawuf, hati itu jantung, jantung itu hati. Okey? Bukan istilah perubatan. Kalau perubatan hati lain kan? Jantung lain kan? Kena tanya doktor-doktor dalam ni. Misi-misi. Hati lain, jantung lain kan? Betul tak? Tapi di dalam istilah tasawuf, hati pun yang tu, jantung pun yang tu, kalbu pun yang tu.
Jiwa raga apa yang tu? Dah jiwa raga pula dah. Untuk orang Melayu pun lah. Kan saya kata orang Melayu suka cipta bahasa. Suka memfitnah. Nah. Apa kita fitnah tu yang saya selalu sebut. Kita suka fitnah dekat sayur-sayuran. Dekat buah-buahan. Tu kerja kita lah. Nah. Buah mengenai fitnah dah. Habis yang fitnah dekat buah labu. Kegemaran baginda kot. Bersama kala labu tu sakit urat. Angin. Padahal urat dengan angin tu dalam badan dia. Nah, dah sedia ada dalam dia. Dia makan-makan. Dia sakit ni kerana labu ni. Nah. Dah makan sampai tak ingat dengan diri. Kan. Rasulullah ajak berhenti sebelum kenyang. Oi, lain lagi tak kenyang, aku tak berat lah. Nah. Tengok duk sedap kot. Nah. Lepas tu, fitnah. Bangkit-bangkit awak sakit sangat tulang melikat hari ni. Oi, makan kacang panjang. Kesian ke hamba Allah tu. Dah? Kacang panjang ni tak bagus lah. Hang tu yang tak bagus. Kan? Saya kata tu kita orang Melayu. Kan? Tak fitnah lah. Benda-benda tu boleh makan. Tapi dalam kuantiti yang dihadkan lah, no. Sikit kita tak sikit lah, no. Tak lagi kangkung pula angin. Kangkung pula angin. Dah goreng sampai sebesen. Kan? Lepas tu makan duduklah kembung. Awaklah jadi macam gendang ni. Nah. Itu fitnah yang kita keluarkan. Itulah perangai kita, no. Adik-beradik dengan manusia ni lah yang Allah Ta'ala sebut ni. Yahudi Bani Israel. Lain tak saya katalah nah. Yang kalau yang telah sudah kita duk mengata dekat makanan-makanan tu. Saya kata boleh makan, jangan banyak. Kata dekat durian. Dia punya suka makan durian. Dia mengata kat durian tu. Ni kerana makan ni pening ni tak boleh mangkit pening. Dah makan sampai tak ingat dunia. Kan? Makan tak kat batuk padan sajalah. Allah bagi kan? Allah. Jahat kita ni. Saya tak kata kat perempuan, saya pun macam tu nak. Sakit je. Berak lebih je daripada 2 kali dia fikir aku makan apa. Dia nak fitnah kat makanan tu. Aku makan apa je di dunia ni lah. Makan apa? Hang melingkup panah lah. Iri hati. Dengki tak elok no. Panggil tak elok sangat kita ni lah. Astaghfirullahalazim. Banyak dosa untuk kita tangisi. Yang telah pun kita terlepas cakap. Yang kita terlepas buat. Yang kita terlepas niat. Terlalu banyak dosa. Untuk kita muhasabah diri kita. Carilah Allah. Minta ampun ya Allah. Aku dekat makhluk tak boleh cakap apa aku kata. Tambahlah kat makhluk yang boleh bercakap. Apalah dosa dia kan? Tak ada dosa. Kalau tengok dia, subur tu, bagus, cantik, elok naik tu. Boleh makan, cuma janganlah banyak-banyak. Rasulullah ajak kita, no? Kalau kita tengok Rasulullah, dia memang suka makan labu. Tapi bukan sampai sebiji. 2 potong. Kalau kita dapat sayur lemak labu, ada sambal belacan, ada ikan masin. Pecah peluh ni. Tas kipas pun pecah. Lepas tu sakit, aduh sakitnya. Aku makan labu. Hang makan banyak mana? Labu tu bagus. Kegemaran Rasulullah. Dia makan 2 potong. Kalau kita 2 potong, bukan makan. Rasa. Akibatnya. Itulah sakit tu. Hati kita ada sakit. Yang cerita tentang Yahudi Bani Israel ni, dalam ayat ni Allah Ta'ala fokuskan tentang hasad dengki mereka ni. Tengok Rasulullah ni hadir. Ayat ini diturunkan di bumi Madinah. Hadir sebagai Rasul. Ketika ni tak ramai sangatlah yang mengikut baginda. Walaupun Nabi dah pun menggembilangkan Islam di bumi Yasrib, iaitu Madinah. Tapi pengikut tak ramai mana. Yahudi lagi sakit hati. Dia cuba menjalankan fitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ramai penduduk-penduduk Madinah tak ikut ajaran Rasulullah. Kata Yahudi ni pendeta-pendeta yang dapat kitab Taurat
Minggu lepas kita baca. Bitarut, bijibti wa tarut tu. Cerita tentang jibti dan tarut ni. Mereka menyebarkan fitnah. Dalam Taurat mereka kata, memang akan lahirnya seorang Rasul. Tetapi bukan keturunan daripada Arab, Quraisy, tetapi ia daripada keturunan Bani Israel. Kemudian Rasulullah kan dapat wahyu baca. Dapat wahyu baca. Mereka panggil mai. Ahli sastrawan negara panggil mai. Berlawan dengan Rasulullah. Suruh buat ayat macam mana yang Rasulullah buat ni. Mai ahli sastrawan buka-buka surah Fatihah saja tengok. Dia tengok surah Fatihah, tak boleh dia kata. Yang ni bukan manusia cipta. Aku tak boleh buat. Kita panggil balarah. Aslub balarah. Yang ni susunan ayat yang begitu indah sebegini, aku tak boleh buat. Kata ahli sastrawan negara. Dia panggil lah. Mai beberapa orang himpun mai tengok. Kita lawan. Muhammad baca, hampa baca. Muhammad baca, hampa baca. Taurat dia karang balik sendiri dah. Pasal apa tak seindah Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran. Kita tengok, apabila kita baca hadis dengan kita baca Al-Quran, kita rasa susah baca hadis lagi. Al-Quran senang kita bawa pi. Walaupun lagu kita lagu yang tak apa nak sempoi kan. Lagu ikut suka. Taranum yang tak bertaranum tu kan. Tapi kita rasa lancar pi. Tapi bila kita baca hadis, sangkut. Itu yang dikatakan mukjizat Al-Quran. Ini menimbulkan rasa iri hati. Walhal, kalaulah dikaji, Rasulullah SAW, dia datang daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim dikurniakan 2 orang cahaya mata ketika mana berusia 80 tahun. Umur 80 tahun, baru dapat anak. Mula-mula daripada Sayyidatina Hajar. Siti Sarah juga yang hadiah. Sarah juga yang hadiah Hajar tu kepada suami dia. Sebab dia rasa dia dah tua, dia dah tak larat. Jadi dia bagilah kepada suami dia. Alhamdulillah hasil pergaulan, hamil Sayyidatina Hajar. Dapat anak, Allah Ta'ala suruh hantar pergi duduk di satu lembah Bakah, Mekah hari ni. Kemudian balik Allah Ta'ala tak mau dia berduka cita sebab dah tunggu. Katalah, kalaulah umur dia 80 tahun, kita teka-teka. Dia mungkin berkahwin waktu umur dia 40 tahun. Mungkin. Bukan betul saya cakap tak betul. Kemudian selama tempoh 40 tahun lagi dia tunggu anak tak dapat-dapat. Dapat anak kena pitak kat lain. Kalau bahasa Melayu kita panggil, dah dapat anak pergi buang pula. Buanglah dia pergi letak dekat satu tempat yang paling gersang sekali. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala cerita, hampir hantar anak hang letak di satu lembah yang paling gersang, yang pokok tak tumbuh, yang haiwan pun tak hidup. Tak ada ayak pun. Hampir letak orang tu. Jadi kalau bahasa kita kata pergi buang lah. Dah dapat, anak pergi buang. Balik mat Allah hiburkan dia dengan satu perkhabaran, isteri dia, Sayyidatina Sarah, mengandung. Sarah terkejut. Umur dah 60 lebih. Mengandung, dia gelak. Kan kita baca dalam surah Hud. Dia gelak. Dia terkejut, dia bangkit. Tengok, hai dia keluar. Hai dah berhenti lama dah keluar. Hai. Pokoknya Allah nak bagi anak. Lahirlah. Satu lagi putera. Tu yang kata Nabi Ibrahim ada 2 putera. Satu nama Ismail. Satu nama pandai. Satu nama Ishak. Lahir daripada keturunan Bani Ismail. Sampailah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna demai daripada ibu Sayyidatina Hajar. Jadi Ismail. Kemudian mailah keturunan ke bawah, akhirnya dapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ishak, putera kedua Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lahirnya Nabi Allah Yaqub. Kemudian Yusuf, Ayub. Dia mai daripada keturunan Bani Ishak. Mai Bani Ishak, lepas Ishak Yaqub. Yaqub ni Allah Ta'ala gelar dia, Allah panggil dia dengan nama Israel.
Apa maksud Israel? Dalam bahasa Israel bermaksud kekasih. Nah, Israel tu maksud dia kekasih. Lepas tu, mai anak cucu dia, Nabi Yusuf apa semua, dipanggillah Bani. Bani tu apa? Anak cucu. Keturunan Yakub. Bani Israel tu. Yang jahatnya, Yahudi Bani Israel. Itu yang jahat. Itu yang jahat. Kita jangan keliru. Kalau kita terus kata semua Bani Israel tu jahat, kita kata anak cucu Nabi Allah Yakub tu jahat. Bukan semua, nah. Bukan semua. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat, Yahudi Bani Israel. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini, Allah memfokuskan kepada Yahudi Bani Israel. Mereka ni lah yang duk dengki, iri hati dengan kedatangan Muhammad. Sebab mereka kata Muhammad ni keturunan dia, kan mak dia pun seorang hamba. Asal Sayyidatina Hajar tu hamba. Sarah hadiah bagi dekat suami dia. Jadi dia baca salah silah keturunan. Hajar tu pun hamba. Bukan macam Sarah. Sarah orang merdeka. No? Daripada hamba, dapat anak pun Allah suruh buang. Umur dah 7 tahun, dia pergi kutip balik. Allah suruh sembelih pula. Dan tu memang keturunan yang rosak, dia kata. Jadi dia hanya memuliakan keturunan sebelah Ishak semata-mata. Inilah yang dikatakan am yahsudunan nas tu, hasad dengki. Bila baca jalur keturunan, kita hari ni kita jangan pandang keturunan lah. Kita pandang pada hati. Allah Ta'ala tak pernah pandang keturunan kita siapa. Yang ni tak, bila kita nak kata dekat orang tu, dia tu dulu lah ni lah bagus. Mak dia dulu lagi dahsyat. Tok dia dulu, tok aku duk cerita, amboi. Tok dia dulu, tok aku duk cerita, aku pun tak tahu. Begini. Itu keturunan, jangan dihina keturunan mereka. Sebab yang datang itu bukan serupa. Kan iman tak boleh dipusakai. Kita yang bawa, iman ni kita yang bawa. Kita yang semai, kita yang suburkan dia. Jadi jangan ada perasaan sebegini. Kalau ada, kalau kita kata dekat orang, suka kata dengan keturunan, kita tak ubah seperti Yahudi Bani Israel. Walhal Allah Ta'ala dah kurniakan kepada mereka. Maka sesungguhnya telah kami berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmat. Apa dia kitab kepada Nabi Ibrahim? Yang kita sebut di dalam surah Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Allah Ibrahim, dia tak dapat Taurat seketui macam Nabi Musa dapat. Tapi dia ada suhuf dia. Dia ada suhu dia. Suhu ni maksud dia risalah. Hukum-hukum daripada Allah. Di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Siapa ingat? Saya pernah cerita tentang sejarah solat. Nabi Ibrahim adalah manusia pertama yang mendirikan solat apa? Siapa ingat? Saya baca kitab Muniyatul Musalli di Jalan Tengah, Surau Nur Hidayah. Ingat ke lupa? Kau hilang ingatan? Ingat tak? Lupalah Ustazah. Oi. Lama-lama dah, dia nak buka buku cari balik. Ada tu dalam catatan. Baik, simpan dalam kepala otak. Manusia pertama mendirikan solat. Solat apa saya kata? Solat Zuhur. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu hikmat yang Allah bagi dekat dia. Itu yang dikatakan dalam sini. Kami bagi kitab, kami bagi hikmat. Hikmat ni maksud dia di antara syariat yang mereka kena buat. Jadi, kaum Nabi Allah Ibrahim buat solat Zuhur. Siapa dia buat solat Zuhur? Ingat dah balik cerita dia? Ingat sikit-sikit. Kelupa terus. Sebab kan dia diperintahkan sembelih putera dia Nabi Allah Ismail. Kan? Apa pesanan Nabi Allah Ismail sebelum dia sembelih? Mula kan dia mimpi, dia habaq dekat Sayyidatina Hajar. Aku dapat mimpi ni nak kena sembelih anak kita. Dia kata kalau itu perintah Allah, sembelihlah. Tapi jangan sembelih di rumah. Hati ibu tak tahan, dia kata.
Nah, hati dia tak tahan mendengar tangisan si anak. Bawalah pergi jauh-jauh. Dia bawa pergi dekat Mina. Masa tu tak ada nama Mina lagi. Mina ni adalah daripada perkataan Yumna. Apa dia? Tumpah. Apa tumpah? Tumpah darah. Jarak daripada Mekah lebih kurang dalam 15, 10 tak secara tepat lah. Nah, dia jalan kaki lah. Tu yang dalam perjalanan tu jumpa 3 jenis setan. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Kan? Nah, sampai tempat tu dia pesan dekat ayah dia, ayah kalau nak sembelih dia, tutuplah mata dia. Dia tak mau tengok kilatan pisau tu. Ayah kalau nak sembelih dia, asahlah pisau bagi tajam. Agar aku tak sakit lama. Ayah kalau nak sembelih dia, ikatlah tangan dan kakiku agar aku tak meronta. Sabar kan? Sabar sungguh anak ni. Kalau anak hari ni, ayah dia habaq, minggu depan cuti, kita pergi masuk Jawi. Oh, dia dah tak seronok. Ni dah, ayah dia habaq, esok kita nak pergi sembelih. Ni perintah daripada Allah. Buatlah, dia kata. Lakukanlah. Jikalau itu perintah Allah. Engkau akan dapati aku orang yang sabar. Dia kata kat ayah dia, umur dia baru 7 tahun. Nah? Jalur keturunan dia memang terbaik lah. Kan? Dia punya sahabat sampai kena sembelih. Memang terbaik lah tu yang main Nabi Muhammad SAW. Dia kan sembelih kan ikut apa yang kata Ismail. Tutup mata, ikat tangan kaki, asah pisau betul-betul tajam. Tapi sembelih tak luka. Tak luka pun. Sampailah kepada 3 kali percubaan dia tanya ayah dia, dah ke panas sangat tu nak? Sudahkah ayah? Sudahkah ayah? Dia kata tak boleh. Mata pisau tak makan. Dengarlah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya. Kalau kita takbir raya lah. Rupanya Jibril datang dari arah balik bukit. Bawa seekor domba. Ni bahasa Jawa dia panggil domba. Kita panggil kibas. Nah? Bawa seekor kibas. Terkejut Nabi Ibrahim. Aku ingat aku seorang saja duduk kat lembah ni. Tak ada siapa. Rupanya ada orang pula mai. Bawa seekor kibas yang gemuk. Mai-mai dia habaq. Dia kata aku adalah utusan daripada Allah. Malaikat Jibril. Yang ni dia kata binatang sembelihan. Gantikan tempat anakmu. Apa Nabi Ibrahim buat? Letak pisau. Sujud 4 kali sujud. Waktu itu berlaku ketika gelincir matahari. Hikmat. Itu dia kata hikmat. Berlakulah solat Zuhur. Sujud kepada Allah. Mensyukuri sebab tak payah sembelih anak dia. Mensyukuri nikmat Allah yang kurnia sebab Allah Ta'ala ganti mai dengan binatang yang lainnya. Itu kelebihan hikmat yang diperolehi. Suhuf pula, segala suhu ni yang kita baca. Allah Ta'ala kan bila mana dia dapat sebelum dia jadi Rasul kan mak dia beranak dia dalam gua, Nabi Ibrahim. Dia cerita dia dahsyat lah. Lepas tu turun mai ayah dia pula pembuat berhala. Dia empuk berhala ayah dia. Kemudian dia lawan pula dengan raja. Cerita dia teruk. Mai daripada mana? Mai daripada suhuf tu lah. Perintah demi perintah. Perintah demi perintah. Allah kata hampir empuk berhala yang banyak-banyak tu. Hampir empuk bagi. Semua hancur tinggal satu saja. Lepas tu dia kena bakar. Kan? Itu untuk Nabi Allah Ibrahim. Itu yang ayat ini yang dimaksudkan. Kami bagi kepada Ibrahim itu kitab. Kitab tu perintah-perintah. Perintah satu-satu-satu. Bila mai dah kahwin, jadi macam tu pula. Dah dapat anak. Sampailah yang terakhirnya, dia bina Ka'bah. Dia bina Ka'bah. Itu dinamakan suhuf. Perintah daripada Allah. Hikmah dia, kalau kita tengok Ka'bah, sampai hari ini orang bertawaf. Kalau kita tengok manasik haji, sampai hari ini orang buat haji. Itu semua daripada hikmat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Melahirkan anak yang begitu hebat, Ismail. Daripada keturunan Ismail, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk apakah
Yahudi Bani Israel merasa iri hati, merasa dengki. Sebab keturunan tu dah cantik. Kenapa harus pandang kepada Sayyidatina Hajar yang berasal daripada hamba, tak pandang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelar sebagai Khalil. Khalilullah kan? Apa maksud Khalil? Kekasih Allah. Mai keturunan tengok. Kalau kata Nabi Yaqub, kalau Khalil dalam bahasa Arab, kalau Israel dalam bahasa Yunan. Dalam bahasa Yunan. Masih lagi nama kekasih. Tu Allah kata, hampa nak dengki pasal apa? Kalau hampa muliakan Ibrahim, Ibrahim tu dapat semua. Hampa muliakan Musa, Musa pun dapat kitab. Hampa nak dengki pasal apa? Nak cerita pasal kerajaan. Muhammad ni dia baru masuk Madinah, kelompok yang ikut dia tak ramai mana lagi. Hampa nak dengki pasal apa? Padahal kalau nak pandang kepada keturunan Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bawa Bani Israel sebanyak mana? 60,000. Ada kata 600,000. Mai kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Daud dulu. Nabi Allah Daud pernah jadi raja. Apabila dia berlawan dengan apa? Lupa dah. Lekah. Nabi Allah Daud lawan dengan siapa? Sekali baling batu mati. Ingat tak? Lupalah ustazah. Lawan dengan Jalut. Semua kisah-kisah daripada Al-Quran yang kita baca di sini. Bumbung dan lantai menjadi saksi. Dinding lebih alim daripada kita. Al-Maklullah, kita suka lupa kan? Sama saya pun. Sama saya pun. Tapi Allah Ta'ala bagi kat saya sedikit keistimewaan. Kerja saya baca tu saja, saya ingatlah. Jadi saya tak salahkan puan-puan yang sekali dengar, kan? Cuba kalau saya duduk pada tempat puan-puan yang hanya sekali dengar, tak ingatlah lagi. Buatnya lama-lama sekali baru dia nak cungkir buat keluar. Mana kami nak ingat? Tak? Salah ke tak salah? Tak salah. Tak salah kan? Betul lah tu. Tak salah tak apalah, dia kerja dia memang nak baca yang tu je hari-hari. Tak siang malam, tak malam siang, tak subuh maghrib. Kira yang tu je dia kena baca. Dia ingatlah kan? Dia pun lupa. Memang kaki lupa. Nama pun manusia. Orang yang suka lupa. Tu yang kita kata kita tak salah tu. Kan? Okeylah. Okeylah. Kan Allah Ta'ala sebut, dan telah kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Kepada keturunan Ibrahim, Allah pernah bagi kerajaan yang besar. Kita tengok Nabi Allah Daud mendapat satu kerajaan yang paling besar sekali. Apabila dia berjaya menumpaskan Jalut. Ingat kan cerita tentang Jalut? Sebab siapa pun tak boleh bunuh Jalut tu. Punya kuat. Dia minta dekat Talut. Talut ni Nabi. Talut ni Nabi. Dia minta kepada Nabi Talut, aku nak ikut pergi berperang. Kata Nabi Talut, hang kecil sangat. Umur dia masa tu baru 8 tahun. Kecil sangat kot. Hang nak boleh bawa apa? Dia kata, main nak pinjam pedang . Dia minta pedang Nabi Allah Talut. Bagi-bagi kat dia meleret, dia bawa. Macam mana dia nak angkat? Dia nak hayun pun tak boleh. Dia nak pergi lawan dengan Jalut yang punya besar badan. Kalau dia tak boleh nak angkat pedang, dia angkat batu. Dia ambil batu, dia balin. Balin mati. Sebab tu di antara perbuatan orang-orang Palestin hari ini, kalau lawan dengan tentera Yahudi Bani Israel, mereka suka balin batu. Mereka mengambil perbuatan daripada Nabi Allah Daud. Betul kan? Mereka balin. Ada kereta kebal yang mereka balin dengan batu meletup. Balin batu tu masuk betul-betul dalam corong tempat tembak meriam tu kan. Lepas tu bila dah meriam tu tak boleh keluar, sebab dia tampan dengan batu, meletup lah. Hanya dengan seketul batu. Semua itu dengan izin Allah. Lepas tu lepas Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Allah Daud, dia jadi raja lah. Lepas dia bunuh Jalut, dia jadi raja. Lepas tu dia dapat anak. Anak dia siapa? Nabi Allah Sulaiman. Lagi hebat. Betul tak? Dia boleh mentadbir langit dan bumi. Binatang ikan di lautan. Burung di udara. Semua dia boleh
mentadbir. Besar tak kerajaan tu? Jadi kata Allah, hampa nak dengki buat apalah dengan Muhammad yang baru ada sikit saja pengikut dia. Hampa nak dengki pasal apa? Ini persoalan. Ayat ni itu kata, kalau kata baca seorang-seorang tak faham apa-apa. Bila dah kita duduk berguru macam ni, baru kita faham. Dah rupanya Allah Ta'ala duk tanya ni. Pasal dia nak cerita tentang perangai orang-orang Yahudi Bani Israel yang berhasad dengki dengan Nabi SAW, sakit hati pada keturunan yang datang daripada Hajar. Walhal Allah Ta'ala punya bagi keistimewaan kepada mereka, sampailah Allah Ta'ala sebut, kitab pun dapat, hikmat pun dapat, dan kerajaan yang besar, pernah jadi raja. Kan kita, saya pernah cerita dah cerita-cerita ni. Nabi Allah Sulaiman sampai dia rasa dia punya kaya, kan dia minta istana. Istana Balqis bawa mai dekat dia. Dia tanya siapa yang boleh bawa mai. Kata seorang tu, aku boleh bawa mai. Hang tak mangkit lagi daripada tempat, dah ada dah. Dia kata dia nak lagi cepat. Bangkit seorang pemuda tu, dia bukan jin, dia bukan ifrit, dia bukan siapa-siapa. Sekelip mata. Hang pejam tak ada nak celik. Kejip mata, dah ada dah istana tu. Kira dia rasa dia boleh dapat apa saja dia suka. Kerajaan yang paling besar Allah Ta'ala pernah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman. Sampai kepada satu masa dia minta nak bagi rezeki. Sehari ada berapa? 24 jam. Dia kata sehari 12 jam. Kita sehari makan berapa kali? Okey, potong hak malam. Potong makan malam. Makan siang saja. Pagi, tengah hari, petang. Katalah 3. Dia minta, Allah Ta'ala kata tak usah minta sehari, minta sekali saja. Minta sekali yang nak berikan. Tak apa, dia kata sekali. Baru dia minta sehari, dia rasa dia macam dia kaya. Dia minta sehari, sekali je. Baik, Allah Ta'ala aku izinkan. Tapi jika tak mampu, serulah pertolongan aku. Punya sedia makanan, segala jin ifrit masak. Nak bagi hak manusia, kena masak. Hak jin ambil bau. Kan? Dia kata dia nak panggil makhluk awal-awal yang dah layak. Panggil lah. Kalau kata ikan bilis, dia naklah makan lagu cara ikan bilis. Tapi mai ikan jos ni kan, dengan ikan paus, sekok-sekok ikan paus ni besar surau ni. Kalau cakap-cakap kita banyak ni, dekat celak gigi dia je. Nak ikan paus makan perhabis. Apa hidangan yang dia buat berhari-hari tu, makan habis. Lepas tu dia kata ni manusia tak bagi lagi. Tumbuh-tumbuhan pun tak ada lagi. Binatang pun tak makan lagi. No ikan dulu baru makan. Itu kata Allah, kalau hang tak mampu hang panggil aku dah. Memang kena panggil Allah. Dalam apa urusan, suka, duka, bahagia, derita, kita kena cari Allah. Walaupun dia memiliki kerajaan yang besar. Akhirnya dia cari Allah, tak mampu dia kata. Laut tak habis lagi, baru seekor ikan nak makan aku dah tak boleh bagi apa. Nak buat kenduri jangan memanggil ikan paus main makan. Tak cukup dah. Okay, itu di antara maksud daripada firman Allah Ta'ala. Okay, kita baca sikit lagi nak. Boleh saya 2-3 hari ni suka curi masa puan-puan. Tak apa halal. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنْ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara mereka ada yang percaya kepadanya dan di antara mereka ada pula yang membelok daripadanya. Padahal cukuplah jahanam jadi pembakar. Ini satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila satu-satu keutamaan manusia itu yang Allah anugerahkan, kita rasa sakit hati, kita rasa benci, kita rasa tak puas hati tengok dia mendapat nikmat. Maka kata Allah, ada di antara mereka yang percaya dengan kewujudan Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka siapa? Ada di kalangan Bani Israel, dia terima. Dia terima bahawasanya Muhammad itu utusan Allah akhir zaman. Dan ada di antara mereka di kalangan Bani Israel ini tak terima. Menolak kerasulan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghina keturunan baginda. Di antaranya depa kaji balik Sayyidatina Hajar. Nah, kemudian sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi anak yatim. Ditambah pula dengan piatunya. Nah, hidup tak ada mak, tak ada ayah, tidak berharta. Dari satu tangan ke satu tangan, baginda jatuh diasuh oleh bukan ibu dan ayah. Nah, kalau kata susu pun mak dia tak ada susu. Susu pun mak dia tak ada nak bagi dekat dia. Punya miskinnya Nabi. Terpaksa upah Suhaibatul Aslamiyah. Suhaibatul Aslamiyah tak berapa berani aku hamba Abu Jahal. Duk menyusu anak Abu Jahal. Nak kena berbagi pula dengan Muhammad. Tapi aku suka sangat menyusu Muhammad. Susu aku banyak. Nah, rasa nyaman. Badan rasa sihat. Tapi tak berani dia hamba orang. Nah, abang bisik-bisik dekat Aminah cari orang lain nak. Cari orang lain tak boleh jaga lama. Tetapi sayang sangat dekat Rasulullah. Aminah cari no, cari. Allah hadirkan seorang wanita fakir, miskin. Dahlah miskin, fakir pula. Maksud fakir ni, tak ada sebutir gandum pun di rumah dia. Duk rebus batu saja bagi anak. Harap nak makan. Nampak mak tu duk masak. Rupanya dia rebus batu. Bukan makanan. Harapan anak tu perhati tengok duk menyedih apa atas dapur. Terlena. Lena lah sedah. Nah, ikut rombongan puak-puak daripada Bani Sa'adah. Sa'diyah. Nah, Sa'diyah. Yang digelar dia sebagai Halimatus Sa'diyah. Daripada perkampungan Bani Sa'ad. Nah, dia mai bertemankan kenderaan seekor unta yang sakit, yang kurus kering. Orang bawa bekal makanan dia, bekal apa tak boleh bawa. Nah, orang tinggal rombongan dia. Sebab apa? Dia nak kereta buruk. Orang tinggal, orang kereta orang laju, orang pergi dulu. Orang tinggal dia kereta buruk, pelan jalan. Unta sakit. Tengok-tengok dia sampai lambat. Dia kata kami ambil dah anak-anak orang kaya. Tinggal seorang kami tak mau ambil pasal dia tak ada bapa, dia kata. Rupanya Allah simpan dekat dia. Tak apalah, tak ada bapa pun. Jumpalah dengan Sayyidatina Aminah. Apa kata Sayyidatina Aminah? Aku hanya ada secupak gandum. Nah, untuk kuberikan kepadamu sebagai upah. Tak apalah, dia kata, daripada anak aku mati kebuluran. Rasulullah dah jadi anak angkat orang kaya ke orang susah? Susah juga, ya Allah. Besarnya ujian kepada baginda. Kasih hati kami, ya Allah. Apa sangatlah yang kita dapat, nak? Sikit sangat kan? Masya Allah. Jatuh demi jatuh, demi jatuh, demi jatuh. Untuk baginda naik menjadi Rasul. Cukup dengan ujian yang baginda lalui. Orang Yahudi Bani Israel kaji sampai habis ni. Macam tu hampa nak jadi Rasul. Macam tu hampa nak anggap dia sebagai Rasul. Orang macam ni kah? Kami kalau rolling kami terima, tapi orang macam ni kami tak terima. Dia tak boleh jadi. Itu yang kata, ada setengahnya percaya. Ada setengah tak percaya. Yang tak percaya tu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah neraka bagi dia. Kata Allah macam tu lah. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukuplah neraka bagi dia. Pasal apa? Hampa tak percaya? Duk cari keturunan. Walhal segala keturunan baginda penuh hikmah, penuh nikmat. Cuma apa yang dipandang, hak yang sedap tu saja nikmat. Sebenarnya sakit tu satu nikmat lah. Bila kita sakit, kita baru mensyukuri nikmat sehat. Baru kita tahu nikmat tu. Bila kita rasa panas itu satu nikmat, kita akan mensyukuri nikmat sejuk. Sejuk itu satu nikmat. Mensyukuri nikmat panas. Aku nak cari panas. Sejuk sangat tak tahan lah sampai pergi cari panas. Sebenarnya semua itu satu nikmat. Cuma kita manusia yang tak pandai nak menilai nikmat daripada Allah Ta'ala. Andai kita diuji dengan bermacam-macam ujian, ketahuilah kita dipilih oleh Allah untuk menerima ujian ini. Kerana kita adalah manusia yang hebat. Teruslah abang kat orang, aku hebat.
Nah, katakan pada hati yang sedang luka lara ni lah, Allah pilih aku untuk ujian ini. Tentu Allah tahu. Allah Maha tahu. Allah Al-Alim. Nah, Allah Al-Khabir. Khabir ni benda halus. Allah Al-Latif. Allah yang maha lemah lembut. Mendidik hatiku. Mendidik diriku. Untuk jadi lebih baik. Wallahualam. Kita baca 2 ayat saja nak. InsyaAllah kalau panjang umur. Nah, kalau panjang umur. Dapat kita bertemu lagi selepas Aidil Fitri. InsyaAllah nak. InsyaAllah. Saya mohon keampunan dan kemaafan di atas segala kekhilafan diri saya. Tanda ayat yang ke-56. Tanda, jangan tak tanda. Nah, bubur dalam kitab, tutup. Tapi Alhamdulillah, Al-Quran ni kita buka selalu, no? Syukur pada Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat. Kita boleh buka Al-Quran selalu-selalu, nak? Syukur sangat-sangat, ya Allah. Walaupun tak pandai baca, buka tengok pun dapat pahala. Panjang umur, kita kembali lagi berkuliah. Tak kiralah sama ada bersuah wajah secara hidup-hidup ataupun melalui alam maya. Itu semua nikmat daripada Allah. Yang penting kita belajar. Walau tang mana pun duduk, tuntutlah ilmu Allah yang maha luas. Yang ada dekat kita ni sikit, no? Sikit sangat, nah. Tak tahu sikit tak sikit. Macam tadi, kan? Nabi Allah Daud lawan dengan siapa? Lawan dengan siapa? Jalut. Apa dia manusia pertama mendirikan solat zuhur? Nabi Ibrahim AS. Okey, sedikit selingan sebelum kita tutup hari ini. Manusia pertama mendirikan solat subuh, siapa dia? Nabi Adam AS. Kemudian zuhur, Nabi Ibrahim AS. Asar, Nabi Yunus. Asar, Nabi Yunus. Manusia pertama mendirikan solat asar. Nabi Yunus AS. Maghrib, Nabi Isa AS. Dan Aisyah. Aisyah siapa dia? Aisyah balik cari. Baiklah. Aisyah siapa dia? Ada ingat ke tak ada ingat? Saya nak gantung. Saya nak gantung soalan tu. Saya sambung lepas raya. Okay, Allah Allah. Ada soalan lain nak tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak untuk esok? Tapi kita memang selalu buat lah. Cuma dalam... Okey. Untuk orang yang istiqomah, buat sunat Isnin Khamis. Kemudian mai bulan Syakban ni adalah sikit-sikit, kan? Tertinggal sikit, boleh tak kalau dia nak buat esok? Esok hari Khamis kan? Boleh. Boleh lah. Sebab dia biasa buat. Boleh. Yang tak bolehnya orang yang tak pernah buat. Tak pernah langsung puasa sunat. Duduk tak duduk, esok nak puasa. Tak boleh. Nah? Sebab dia dah atas daripada nisfu Syakban. Tak boleh tu bukanlah tahap haram, makruh. Nah? Makruh tahriman. Makruh yang paling dibenci. Itu boleh buat. Kita nak buat sunat. Kita kena makruh, kan? Sama-sama kasih. Ya, silakan Kak Faridah. Waalaikumsalam. Apa dia? Okey. Baik. Nabi Musa ada 9 mukjizat. Di antara nabi-nabi yang mendapat mukjizat paling banyak, nah. Saya pun tak alim nak susun 99 tu. Nah, tapi kita share serba sedikit. Mukjizat yang pertama sekali yang dirasai oleh Nabi Allah Musa. Dia pernah direbut oleh kakak dia di dalam ketuhar. Nah, dalam tempat pembakar roti. Kakak dia pernah bakar dia.
ketika mana bawa sorak daripada tentera Fir'aun. Mai cari. Siapa-siapa yang melahirkan anak lelaki akan dibunuh. Mak dia pergi basuh kain cemar. Kain cemar ni darah nifas. Lepas beranak dekat dia kan ada darah nifas. Mak dia pergi di sungai basuh. Mak dia pesan dekat kakak dia, adik hang ni aku bawa sorok di dalam kuali. Nah, tak lagi hang tutup dia kalau nampak tentera-tentera Fir'aun mai. Kakak dia buat macam mana mak dia suruh. Dia tutup, dia cucu hati. Nyalah, tentera Fir'aun ni masuk mai. Kami dengar kata mak hang dah lahirkan anak. Lelaki ke perempuan? Dia kata, lelaki mak dah pergi bunuh dah di sungai. Padahal ada dalam periuk. No? Okey, itu satu mukjizat yang pertama yang Allah bagi kat dia. Yang kedua, mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam ketika mana dia kesian dekat kambing panggang di depan Firaun. Dia kesian. Ha? Lepas tu dia kata, kesian dekat kambing ni. Sekok, dia panggil sekok tak. Nak bagi Firaun makan. Dia kata kesian dekat kambing ni. Ha, bangkitlah pergi ke padang ragut makan. Bangkit serta-merta atas perintah dia. Nah, itu yang kedua. Menghidupkan kambing yang dah dimasak. Dia bagi hidup. Yang ketiga, dia pernah makan api waktu duduk atas riba Firaun. Ha? Dia makan api ketika mana Firaun marah. Sebab Firaun tengah nak makan kambing tu, dia suruh kambing tu bangkit. Firaun kata budak ni nak kena dah dengan aku kan. Isteri Firaun kata janganlah marah kat dia, dia tak tahu apa. Bunuh buanglah dia kata. Jangan marah, dia tak tahu apa. Itu yang bagi kepada dia antara api dan juga makanan. Dia pilih apa? Dia pilih api. Dia makan. Dia pernah makan api. Tapi dia tak mati, cedera sikit pada lidah. Okay, itu yang ketiga. Nah, kemudian mukjizat Nabi Allah Musa yang keempat. Yang mana baginda alaihi salam mempunyai fizikal, kalau kata dia jentik seorang tu pun boleh mati. Kekuatan. Nisbah kekuatan. Sebab tu, dia bunuh seorang pengawal Firaun. Dia bunuh penampak, jatuh mati. Kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia bersamaan dengan 40 orang laki-laki. Laki-laki Arab lah. Kan laki-laki Melayu tak apa lah nak kuat. Janganlah duduk kata balik. Dia kata hampal Melayu nak kuat tak. Nah, nisbah kita kata nah. Ha. Itu yang kelima lah. Kelima, okey. Seterusnya nah. Saya beritahu saya pun tak berapa nak pandai nak susun. Di antara mukjizat yang Allah bagi kepada dia, kan apabila dia bunuh Qibti tu, dia lari kan? Dia lari ke Madian. No? Dia lari ke Madian kan dia dapat dengan kekuatan mukjizat yang Allah bagi, dia boleh buka pintu air. Nak kena tunggu 40 orang main buka, dia buka sebelah tangan kiri saja. Tu di antara kekuatan. Kemudian dia berkahwin dengan anak Nabi Allah Syuaib. Bila kahwin dengan anak Nabi Allah Syuaib, mukjizat seterusnya dia dapat wahyu daripada Allah secara terus. Takallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Dia boleh sembang dengan Allah secara terus. Tak ada apa-apa perantaraan. Itu kelebihan Nabi Allah Musa, mukjizat Nabi Allah Musa. Kemudian dia buat apa? Daripada tangan dia boleh keluar cahaya. Kan waktu dia naik ke Jabal Tur, Bukit Tur Sina, dia kan dia tak ada lampu. Nah? Dia tak ada lampu. Allah Ta'ala kata masukkan tangan ke dalam bajumu. Keluarkan. Dia jadi cahaya. Dan seterusnya, tongkat dia boleh berubah menjadi ular. Nah, tongkat dia berubah menjadi ular. Ada lagi. Sebenarnya banyak tau. Bahkan bukan 9. Dia boleh belah laut. Dia boleh belah lautan. Nah, itu di antara kelebihan. Yang keberapa lah kat tadi? Lebih dah. Nah, itu di antara rentetan lah kehebatan ataupun mukjizat
Kalau dia panggil sihir, dia panggil dia ahli sihir tak? Dan yang terakhir sekali, dia nampak malaikat maut nak ambil nyawa dia, dan dia katok dengan tongkat sampai terkelak biji mata tu. Nah, itu yang terakhir sekali yang Allah bagi dekat dia, dia boleh sembang dengan malaikat maut. Nak cabut nyawa aku. Aku urusan tak habis lagi, punya ramai tu ikut. Kami baru bebas daripada padang teh je. Tengok-tengok, amai nak heret kami. Dia buat apa? Katok dengan tongkat, terkejut. Terkelak biji mata. Atas balik malaikat maut. Tengok Musa buat apa kat aku, ya Allah. Aku diperintahkan untuk cabut nyawa dia, dia katok aku. Allah kata, Hampi kata dekat dia, sebab selalu yang mai bukan Jibril. Sebab dia boleh sembang terus dengan Allah. Tapi mai urusan nak cabut nyawa dia, hantar malaikat. Tak terkejut ke kawan? Ha? Allah kata, pergi abang dekat dia. Allah yang suruh cabut nyawa. Bila mai abang, yang ni Allah yang suruh. Bila kata Allah suruh, dia baiklah. Dia kan kuat, tak? Allah. Hebat, tak? Mati dia di bukit tu. Dia mati di atas bukit tu juga. Tak? Dia kata, depan tu saja Baitul Maqdis. Tu bumi Al-Qud, dia kata, depan tu saja. Hang tak boleh bagi kata malaikat maut, 1 saat pun tak ada dah untuk hang. Nah, 1 saat pun tak ada dah untuk hang. Aku kan memang kena cabut nyawa hang. Dia kata, kalau aku balik dengan batu pun sampai bumi Al-Qud ni. Tak ada. Ganti dengan Yusha' bin Nun. Nabi Yusha'. Atau dalam Al-Quran dipanggil dengan nama Ilyasa, kan? Nabi Yusha' bin Nun. Dialah yang memimpin. Wallahualam Kak na. Minta ampun, minta maaf andainya tersalah saya memberi jawapan. Okey. Ada soalan lain? Sebenarnya banyak soalan tu. Banyak soalan. Tapi banyak yang tak berjawab. Okey, tak apa nak. Yang baik itu dari Allah. Yang lemah, yang kurang, yang tak sempurna, yang cacat celah itu adalah diri saya sendiri. Allah yang maha sempurna menyempurnakan segala-galanya. Mudah-mudahan kita semua dapat masuk ke madrasah Ramadan, mendidik hati nurani kita agar lebih baik. Ramadan ini lebih baik daripada yang lalu. Minta doa kepada Allah Ta'ala agar sampai. Ada 4 hari lagi balik-balik mati. Dia duduk nyanyi nak pergi sembahyang tarawih tahun ni. Tengok-tengok dia mati. Tinggal telekong, tinggal beg dia. Dah? Kita tak tahu kan ajal kita bila-bila datang menjemput. Jadi doa pada Allah, ya Allah, bagi peluang dekat aku nak masuk. Nak masuk Ramadan. Dalam tu ada pahala berganda-ganda. Aku nak kutip dalam dia Allah untuk memberi syafaat di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita akan dipilih untuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tanpamu maka tiada arti nikmat Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Satu Ramadan hari Ahad. Siapa